Baik, kita mulakan surah Yasin mulai daripada ayat 55. Surah Yasin mulai daripada ayat 55. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh catatkan makna. Inna, sesungguhnya, ashabal jannah, penghuni syurga, al-yauma, pada hari itu, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihin, orang-orang yang bersenang-senang, mereka, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka, fi, pada, zilal, naungan, zilalin, naungan, alal araik, atas pelamin-pelamin, muttaqiun, orang-orang yang bersandar. Ayat 57. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, fakihatun, buah-buahan, walahum, dan bagi mereka, ma, apa yang, yaddaun, mereka ingini. Ayat 58. Salamun, kesejahteraanlah, kaulan, perkataan, min, daripada, Rabbi, Tuhan, Rahim, yang amat penyayang. Baik, saya masuk mula ya daripada ayat 55 surah Yasin ini. Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni-penghuni syurga pada hari itu dalam kesibukan, orang-orang yang bersenang-senang. Jadi, ya, ini pemberitahuan mengenai ahli syurga. Yang mana ahli syurga besok, mereka sibuk juga rupanya. Sibuk dalam kesenangan. Ya, maksudnya, ya, mereka di syurga ini melihat barang-barang yang ada di syurga. Mereka akan, ya, terpekun. Sehingga terkadang membelik satu-satu barang tu tak tahu berapa lama di biliknya. Ya, kerana, ya, tak pernah dia melihat keindahan yang ada dalam syurga. Tak pernah dia lihat semasa dia di dunia. Jadi pada masa itu,
mereka sibuk. Ya, macam orang shopping, beli itu, beli ini, membelik barang-barang ya, yang nak dibeli. Macam itulah keadaan yang ada di dalam syurga. Ya, sibuk, tapi bukan sibuk susah. Sibuk dalam kenikmatan. Sibuk dalam kenikmatan, dalam kesenangan. Itulah hakikat yang diterangkan dalam Quran mengenai penghuni-penghuni syurga. Ya, dia punya seronok. Ya, sibuk dengan barang-barang syurga. Wa azwajuhum, mereka dan isteri-isteri mereka. Fi zilalin, pada naungan, alal araik, atas pelamin-pelamin, muttaqiun, orang-orang yang bersandar. Maknanya, mereka duduk berehat di pada pelamin-pelamin, ataupun kita bahasakan sofa-sofa. Ya, mereka bersandar-sandaran, berborak-borak, bercerita, bergelak ketawa. Ya, begitu riuh, ya, senang sentosa. Ya. Mereka ya, ahli syurga yang dikatakan tidak pernah merasa letih, tidak pernah merasa penat, sentiasa happy. Inilah ahli syurga. Lahum, bagi mereka, pihak di dalamnya, dalam syurga, fakihatun, ada buah-buahan. Walahum, dan bagi mereka, ma yaddaun, apa yang mereka ingini. Maknanya, ya, buah-buahan salah satu daripada makanan-makanan ya di syurga. Dan bukan itu saja, apa yang diinginkan oleh ahli syurga, ia akan terkabul apa yang diinginkan. Inilah keistimewaan ya ahli syurga. Ya. Sebab itulah ya, manusia, mereka membuat hotel-hotel mewah sampai paling mewah. Kalau bintang ya, sampai ya 6-7 bintang. Ya, kemewahan itu seolah-olah ya, ia berada di dalam syurga. Apa yang dimaukan ya, pihak ya, hotel itu akan menyediakan. Begitulah kemewahan. Ya, kalau hotel ya paling mewah. Jadi ya, perhotelan juga sebenarnya diambil ya, ilham itu daripada cerita dalam Al-Quran, yaitu bagaimana syurga yang disebut dalam Quran, maka ia digambarkan dalam kenyataan di dunia. Ya, tapi adakah ia bersifat kekal? Tidak. Ya, tapi di syurga atau di akhirat besok, syurga ini bersifat kekal, tidak seperti di dunia. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, perkataan itu perkataan salam atau kesejahteraan. Jadi salam itu adalah perkataan mir rabbil alamin, daripada Tuhan yang maha penyayang. Maknanya ya, satu ucapan yang dikatakan kepada mereka, ucapan salam dari Allah yang bersifat rahim, amat penyayang. Baik, kita teruskan lagi ayat yang ke-59. Wamtazu, dan berpisahlah. Wamtazu, dan berpisahlah olehmu. Dan berpisahlah olehmu. Al-yauma, pada hari ini. Ayyuha, wahai. Al-mujrimun, orang-orang yang berdosa.
Alam adakah tidak? Ahad, aku janjikan. Ilaikum, kepada kamu. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. Bahawa la ta'budu, jangan kamu sembah. As-syaitan, akan syaitan. Innahu, sesungguhnya ia. Lakum, bagi kamu. Aduwwum mubin, musuh yang terang. Baik, saya semula. Alam ahad ilaikum, ya Bani Adam. Adakah tidak aku janjikan kepada kamu, wahai anak-anak Adam, an la ta'budu syaitan, bahawa jangan kamu sembah akan syaitan. Innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang terang. Jadi Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada anak-anak Adam, ya, jangan sembah syaitan. Ya, sebab syaitan itu adalah musuh yang paling terang buat kamu. Jadi, ya, kebanyakan manusia ini, ya, itulah yang disembah. Syaitan yang disembah. Bukan Allah disembah, tapi syaitan yang disembah. Ya, oleh kerana jin ini makhluk yang kita tidak nampak, tapi dia nampak kita. Jadi, dia menggunakan, dia memperdayakan manusia dengan berbagai-bagai rupa yang manusia, ya, menyembah syaitan, menyembah jin. Ya, padahal, ya, menyembah syaitan itu adalah syirik, mempersekutukan Allah. Jadi Allah dah bagi tahu, jangan sembah syaitan. Syaitan itu musuh yang terang buat kamu. Ya. Sebab itu datangnya Rasul-Rasul tadi, mengajak kita menyembah Allah. Tapi, ya, syaitan juga kuat mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada syaitan. Lalu mereka menyembahlah patung-patung, gambar-gambar, ya, dan, ya, berbagai-bagai bentuk lagi. Semangat, ya, juga, ya, kubu-kubu dan lain-lain mereka sembah. Ya. Baik, sambung lagi, wa'an dan bahawa. Ubuduni, sembahlah olehmu akan daku. Sembahlah olehmu akan daku. Haza, ini, siratun, jalan, mustaqim, yang lurus. Walakot, dan demi sesungguhnya. Adollah, telah menyesatkan ia. Minkum, daripada kamu. Jibilan, makhluk-makhluk. Kathiron, yang banyak. Afalam,
maka apakah tidak? Takunu adalah kamu, ta'qilun kamu mengerti. Semak semula ayat 61. Wa ani buduni, dan bahawa sembahlah olehmu akan daku. Allah mengajak supaya sembah dia. Sembah Allah. Ya. Sebab itu manusia lahir, dia mencari sesuatu untuk dijadikan sembahan. Ya, kalau tak ada Rasul, dia akan menyembah sesuatu. Sebab itu Rasul ni datang, ia menunjukkan satu jalan untuk menyembah satu sembahan yang betul, iaitu menyembah Allah. Sebagaimana Allah firmankan, sembahlah olehmu akan daku. Haza siratu mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Sembah Allah, ya, dengan kita mengesahkan Allah, kita mentaati Allah. Itulah, ya, makna keseluruhan, ya, daripada, ya, sembah. Ya. Kita sembah dia dengan mengesahkan dia. Kita sembah dia dengan mentaati dia. Ya. Haza siratu mustaqim. Ini jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Dan demi sesungguhnya telah menyesatkan ia daripada kamu makhluk-makhluk yang banyak. Maknanya, ya, syaitan ini telah banyak menyesatkan manusia. Kalau nak tahu. Afalam takunu ta'qilun? Maka apakah tidak adalah kamu mengerti? Kalau bahasa kasarnya ta'qil untuk akal. Ya, apakah kamu tak gunakan akal? Macam itulah bahasanya. Sebab itu, ahli syurga dengan ahli neraka ni, yang ramai ialah ahli neraka. Sebab kebanyakan mereka sudah jadi hamba kepada syaitan, bukan hamba kepada Allah. Ya. Baik, sama lagi, hazi ini. Jahannamu jahannam. Ini jahannamu, neraka jahannam. Ya. Neraka jahannam. Allati yang kuntum adalah kamu tu'adun, kamu dipertakutkan. Kamu dipertakutkan. Islauha, masuklah olehmu akannya. Masuklah olehmu akannya. Al-yauma, pada hari ini. Bima, dengan sebab apa yang kuntum adalah kamu takfurun, kamu kufur. Simak semula. Kepada yang jadi hamba kepada syaitan dan mati dalam keadaan kufur, Allah katakan, hazihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahannam yang adalah kamu dipertakutkan, atau kamu dulu diberi ancaman. Dulu dibagi tahu tentang neraka jahannam. Balasan neraka jahannam, mereka tak ambil kisah. Ya. Mereka tak buat ancaman itu, ya, hanya sebagai perolok-olokan buat dia, ataupun sebagai permainan buat dia. Mereka olok-olokkan Rasul. Ya. Jadi inilah di akhirat besok, neraka jahannam ini, yang dulu mereka diperingatkan tentang azab ini,
sekarang mereka hadap. Islauha, masuklah olehmu akannya. Nya tu balik kepada Jahannam. Al-yauma, pada hari ini. Bima kuntum takfurun, dengan sebab apa yang adalah kamu kufur. Masuklah sekarang. Ya, kamu dulu di dunia mengkufuri ya azab ini. Sekarang yang kamu kufuri dah ada di depan mata kamu. Masuklah sekarang. Tak masuk pun dipaksa masuk. Dicampakkan ya, masuk ke dalam. Baik, sama lagi al-yauma, pada hari itu. Nahtimu, kami tutup ala atas afwahim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna, dan ia berkata-kata kepada kami. Aidihim, oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu, dan ia bersaksi. Arjuluhum, oleh kaki-kaki mereka. Bima kanu, bima dengan sebab apa yang. Bima dengan sebab apa yang. Kanu adalah mereka. Yaksibun, mereka usahakan. Simak semula. Al-yawma, pada hari itu ataupun pada hari ini di akhirat. Nahtimu ala afwahim, kami tutup atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aidihim, dan ia berkata-kata oleh tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan ia bersaksi oleh kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang adalah mereka usahakan. Di akhirat besok, ya, di mahkamah Allah Ta'ala, Allah tutup mulut mereka. Mulut yang berbohong, yang berdusta. Ya, Allah tutup mulut mereka. Tangan-tanganlah yang akan berkata. Kaki-kakilah yang akan jadi saksi ke mana dia pergi. Ya, dengan apa yang mereka usahakan dulu di dunia. Jadi Allah tutup mulut mereka. Ya. Ini ya, sesuatu yang kadang kita tidak terfikir. Yang tangan akan berkata, yang kaki akan menjadi saksi. Ya, mulut ditutup kerana mulut berdusta. Suka ya, bohong, menipu. Allah tutup. Ya. Anggota ataupun ya, panca indera inilah yang akan jadi ya, saksi di akhirat. Baik, sama lagi, walau dan jikalau. Nasya'u, kami kendaki. La tomasna, nescaya telah kami hapuskan. Nescaya telah kami hapuskan. Ala atas a'yunihim, mata-mata mereka. Fastabaku, maka telah berlumba-lumba mereka. Maka telah berlumba-lumba mereka as-sirata, ke satu jalan. Fa'anna, maka bagaimanakah? Yubsirun, mereka melihat. Sambung, walau dan jikalau.
Nasya'u kami kendaki. La masahnahu, nescaya telah kami jelmakan akan mereka. Nescaya telah kami jelmakan akan mereka. Ala atas makanatihim, keadaan mereka. Fama maka tiada. Istata'u, telah berupaya mereka. Mudian, berlalu. Bracket berjalan. Wala yarji'un, dan tidak, wala dan tidak, yarji'un mereka kembali. Baik, saya masuk mula. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim. Dan jikalau kami kendaki, nescaya telah kami hapuskan ala a'yunihim atas mata-mata mereka. Wastabaku, maka telah berlumba-lumba mereka as-sirata ke satu jalan. Fa anna yubsirun, maka bagaimanakah mereka melihat? Kalau Allah mahu, Allah hapuskan mata mereka. Pada masa itu mereka akan merayau-rayau berjalan, mencari jalan. Macam mana mereka nak lihat? Walau nasya'u la sama'nahum, dan jikalau kami kendaki, nescaya kami jelmakan akan mereka, ataupun kami ubah mereka, ala makanihim, atas tempat atau atas keadaan mereka. Allah jelmakan atau ubah mereka di tempat mereka, tempat yang mereka berada, ataupun keadaan mereka ketika itu. Wamastata'u mudian, maka tiada telah berupaya mereka mudian, berjalan atau berlalu, wala yarji'un, dan tidak mereka kembali. Dan mereka sanggup kembali kalau Allah mahu. Allah jelmakan mereka jadi orang lain, contohnya jadi bangsa lain, atau jadi binatang. Adakah mereka berupaya untuk jalan ataupun untuk balik? Seandainya kalau di dunia dijelmakan jadi kera, adakah keluarga nak terima dia sebagai keluarganya? Sedangkan dia dipandang oleh keluarganya adalah kera, contohnya. Jadi mereka tak akan berupaya untuk berlalu kembali. Sama lagi ayat yang ke-68. Waman, dan barang siapa nu'amirhu, kami panjangkan umur akannya. Kami panjangkan umur akannya. Nunakishu, kami balikkan akannya. Kami balikkan akannya. Bila khalq, pada ciptaan. Afala, maka apakah tidak? Ya'qilun, mereka mengerti. Ayat
Selanjutnya wama dan tiada. Allamnahu telah kami ajarkan akannya. Telah kami ajarkan akannya. Asy'ira akan syair. Wama dan tiada. Yang bagi ia layak. Ia layak. Lahu baginya. In huwa tiada ia. Illa melainkan. Zikrun peringatan. Wa Quran dan bacaan. Bracket Al-Quran. Mubin yang terang. Liyun zero ayat 70. Liyun zero supaya ia memberi ancam. Supaya ia memberi ancaman akan orang yang karena adalah ia hayyan hidup. Wayahiko dan ia patut. Al-Qaulu oleh perkataan. Dalam bracket azab. Alal kafirin atas orang-orang yang kafir. Biasa semula ya. Wa man nu'ammirhu nakishu fil khalq. Dan barang siapa kami panjangkan umur akannya. Kami balikkan akannya pada ciptaan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Allah panjangkan umur seseorang, ya Allah akan kembalikan semula. Ya kembali ya sebagaimana kejadian awalnya. Yaitu seperti kanak-kanak semula. Ya. Itu ya maksud ayat ini. Kalau seandainya dipanjangkan umurnya, maka dia akan ya kembali kepada ciptaan asalnya. Asalnya lemah. Ya. Asalnya lemah, tidak kuat. Ya, itu asalnya. Mengharapkan belayan kasih kepada yang hidup. Jadi, bila dipanjangkan umur, maka sampai peringkat macam itulah. Ya, kekuatan kita dah tak ada lagi. Ya, kemudahan kita pun dah tak ada lagi. Maka seandainya dia jatuh pikun atau nyanyuk, maka dah sepertilah seorang bayi yang tidak mengerti apa-apa. Afala ya'qilun? Maka apakah tidak mereka mengerti? Mereka tak gunakan akal. Ya, adakah mereka dapat kembalikan semula hal itu? Ini peringatan penguatan kepada mereka yang kufur. Ya, bagi orang yang beriman tu, ya dia memahami ayat ini atau mentafsiran ayat ini dia faham. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan tiada telah kami ajarkan akannya syair. Mereka bertuduh Muhammad itu dia baca syair. Kononnya Quran itu syair. Dia punya dusta bohong mereka. Dituduhlah Al-Quran itu syair. Mama yang bagilah dan tidak ia layak baginya. Mana syair tak layak untuk seorang nabi. In huwa illa zikrun. Tiada ia melainkan zikrun iaitu peringatan. Wa Quran dan Quran mubin yang terang. Sebenarnya dia adalah peringatan dan Quran atau bacaan yang terang
yang ada di dalamnya hukum-hukum, bukan sebagai syair yang hanya hayalan, sampai ke langit, sampai ke dalam bumi, semua hayalan. Tidak ada pun mereka capai hal itu. Liyunziro, supaya ia memberi ancam, mangkana hayyan, akan orang yang adalah ia hidup. Mana orang yang hidup? Mana Quran ini, Nabi atau Rasul, memberikan ancaman kepada mereka yang hidup. Hidup hatinya, hidup diri dan hatinya. Wa yahiqal qaulu alal kafirin, dan ia patut perkataan. Ia patut perkataan ni, mana perkataan azab ni? Atau kita bahasakan memang patutlah azab itu alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Memang patutlah kalau azab itu menimpa kepada orang-orang yang kafir, yang menolak kebenaran yang datang. Inilah makna daripada ayat-ayat surah Yasin yang kita pelajari sampai ayat 70. Sekarang kita sambung pula latihan-latihan selanjutnya, iaitu pelajaran sorof. Baik, tengok latihan-latihan semula yang disuruh buat pada pelajaran sorof. Jangan. Okey, buka mic tutup. Pada bilangan yang ketiga, bilangan 3, iaitu dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, bil mudhari, dengan fi'il mudhari. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna, taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alina, taj'alani, taj'alna. Aj'alu, naj'alu. Yang atas ini, apa yang perlu dibuat ialah letak dhamir huwa di awalnya. Jadi suruh buat apa itu? Ja'ala ni tak ada? Ja'ala? Masih ja'ala ke? Tak. Ambil sama kan? Yang atas kuah tu kuah yaj'alu. Wa yaj'alu. Jadi ambil dhamir wa yaj'alu. Cuba mana yang dah buat, yang atas tu, kita letak penambahan huwa, dhamir dia huwa di awal. Wa yaj'alu. Kalau berdua? Huma yaj'ala. Huma yaj'alani. Lagi? Jamak? Jamak hum yaj'aluna. Hum yaj'aluna. Lagi? Mu'annas? Yang bawah mu'annas ya? Ia taj'alu. Ia taj'alu. Musanna? Huma Wa taj'alani. Taj'alani. Untuk perempuan ya? Mu'annas. Jamak? Jamak kunna yaj'alna. Kunna yaj'alna. Jadi dhamir pada yaj'alu, yaj'aluna, hanya kita letak pangkalnya wa huma hum, ya huma hunna. Okey. Untuk mukhatab, yang tengah ni disebut mukhatab, yang awal tu disebut ghaib, ghaib, dhamir ghaib. Mana dhamir untuk orang yang ketiga. Yang tengah ni taj'alu, taj'alani, taj'aluna, ini untuk mukhatab. Mukhatab ni dhamir
orang yang dia diajak berbicara. Orang yang kedua. Kalau dalam bahasa Malaysia, ganti nama kedua. Okey, cuba letakkan dhamir dia kalau taj'alu yang untuk mukhatab. Anta kan? Anta taj'alu. anta taj'alu. Kalau musanna, Antuma taj'alani. antuma taj'alani. Kalau jamak, Apa ni? Antum kan? antum taj'aluna. antum taj'aluna. Okey. Kalau muannas perempuan ya. Muannas Anti taj'alina. anti taj'alina. Kalau musanna Musanna antuma taj'alani. antuma taj'alani, sama dengan muzakkar. Kalau jamak Jama antunna taj'alna. antunna taj'alna. Ya, itu untuk muannas. Jadi yang tengah ni ini mukhatab, ya dhamir mukhatab. Kemudian yang akhir namanya dhamir mutakallim. Mutakallim ni orang yang pertama atau orang yang berkata. Mutakallim. Baik, kalau mutakallim Ana aj'alu. ana aj'alu. Lagi satu, Nahnu naj'alu. nahnu naj'alu. Jadi kalau kita boleh ingat, dhamirnya tak lari daripada 14. Ya. Huwa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Suruh letak itu ya awalnya. Jadi dhamir itu sesuai dengan fi'il. Kalau fi'ilnya seorang, dhamir seorang. Kalau fi'il berdua, dia pun berdua. Macam contohnya huwa yaj'alu yang awal tu. Huwa seorang, yaj'alu sesuai. Kalau kita letak huma yaj'alu, itu salah. Tak betul dhamirnya. Kalau berdua, huma yaj'alani, itu betul. Kalau hum, yaj'aluna, itu betul. Ya. Tapi kalau kita letak huwa yaj'aluna, itu tak betul. Ya, dhamir letak tu tak betul. Okey. Yang kedua, suruh buat apa? Balik. Buat ya'lamu huwa. Ya'lamu ya. Ya'lamu kita letak dhamir yang bersambung ya di akhir. Yang tadi dhamir di awal. Ini dhamir yang di akhir. Okey, kalau ya'lamu jadi apa? Ya'lamu. Ya'lamu huwa. Ya'lamu hu. Ya'lamu hu ya. Kita tak boleh letak huwa. Kalau huwa di awal. Huwa boleh. Huwa ya'lamu ya. Jadi kalau di akhir huwa tu jadi hu saja. Jadi ya'lamuhu. Kalau berdua? Ya'lamuhuma. Ya'lamuhuma. Yang akhir? Yang akhir ya'lamuhum. Ya'lamuhum. Ini untuk jamak lah. Kalau mu'annas? Mu'annas ya'lamuha. Ya'lamuha. Berdua? Ya'lamuhuma. Jamak? Ya'lamuhunna. Ya'lamuhunna. Okey, ini untuk dhamir untuk ghaib. Kalau dhamir untuk mukhatab? Ya'lamuka. Ya'lamuka. Kalau berdua? Ya'lamukuma. Ya'lamukuma. Kalau jamak? Ya'lamukum. Ya'lamukum. Kalau mu'annas? Ya'lamuki. Ya'lamuki. Kalau berdua? Ya'lamukuma. Kalau jamak? Ya'lamukunna. Ya'lamukunna. Kalau saya? Ya'lamuni. Ya'lamuni. Kena tambah nun ya. Nun ya. Ya'lamuni.
Kalau Ya. kami, Nahnu. Ya'lamuna. ya'lamuna. Jadi cuba sebutkan domir hujung saja. Huma, Huma. Hum. lagi, ha, Ha. Huma. Kunna. lagi, Ka. Huma. Kum. lagi, muannas, Ki. Huma. Kunna. aku, Nina. Nina, ya. Jadi domirnya yang bersambung, ya, di akhir dia tak boleh, ya, kita letak huwa. Jadi ya'lamu, ya'lamuhu, ya'lamuhu. Jadi huma, hum. Kalau perempuan, ha, huma, hunna. Kalau perempuan, lelaki pula mukhatab, ka, kumakum. Perempuan, ki, kuma, kunna. Kalau ya mutakalim, ya ni dengan na. Ni dengan na. Sebab itu kalau kita baca domir mutakalim dalam doa, kalau macam kata Rabbi, wahai Tuhanku, itu untuk seorang betul ya. Itu tak boleh untuk jamak. Tapi kalau kita baca Rabbana, wahai Tuhan kami, contohnya Rabbana, ya, itu boleh seorang ataupun boleh ramai-ramai. Domir kami ini boleh seorang, boleh ramai-ramai dalam bahasa Arab macam tu. Tapi kalau domir aku, itu untuk seorang sahaja. Ya. Baik, cuba ulang semula domir yang di atas. Wa, huma, hum. Habis yang pangkal saja. Yang ditulis tadi tu. Wa, huma, hum. Lagi, hiya. Hiya. Huma. Kunna. Lagi, anta. Antuma. Antum. Lagi, anti. Anti, antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Kalau domir yang bawah pula, Huma. hum. Lagi, ha. Huma, hunna. Lagi, ka. Huma. Puan, kuma, kunna. Aku, kina. Jadi kita kena faham bahawa PL mudhari ini, ya, ada pecahan dia ada 14 sebagaimana yang di atas, ya. Yang di atas pecahan dia 14. Kalau fi'il madhi pun pecahan dia 14. Jadi setiap 14 ada domir 14 juga, ya. Domir tu ganti nama, ya. Baik, ini untuk PL mudhari, ya. Untuk akan datang, cuba buat membuka bilangan 4, ya. Bilangan 4 ialah fi'il amar. Fi'il amar dia tidak ada 14. Fi'il amar ni hanya ada 6 saja. Domirun muttasilun, domir ganti nama, muttasilun yang bersambung, bil amri dengan fi'il amar. Ya. Dengan fi'il amar. Jadi fi'il amar ni ada 6 saja, 3 lelaki, 3 perempuan. Contohnya daripada ja'ala, ya ja'alu, amarnya ija'al. Ija'al, ija'ala kalau berdua. Ija'alu. Kalau perempuan, ija'ali, ija'ala, ija'alna. Ya, jadi kedudukannya makna di bawahnya, bawah dia. Kalau ija'al makna jadikanlah oleh engkau, lelaki perempuan sama makna. Kalau perempuan ija'ali pun sama maknanya. Kalau perempuan berdua ija'ala, jadikanlah oleh engkau berdua. Tambah alif jadi 2, ya. Lelaki perempuan sama bentuk daripada berdua. Tapi kalau jamak lain, ija'alu ada waw, jadikanlah olehmu. Ya, jadikanlah olehmu ataupun kamu. Jamak sumu tu kamulah. Atau ija'alna kalau perempuan, jadikanlah oleh engkau. Oleh apa? Jadikanlah olehmu perempuan, ya. Baik. Domirnya apa agak-agak kalau ija'al? Jadikanlah oleh engkau. Domirnya apa? Engkau. Laki kan? Ha? Kan? Engkau. Itu hu, ia, nya. Dia.
Engkau. Kau. Anta. Dah. Suruh orang. Anta. Ya. Kau lelaki. Ij'al, domirnya apa? Anta. 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 Kalau ij'ala, domirnya antuma. 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 Kalau ij'alu, domirnya antum. Antum. Oh, lain. Antum. Kamu, bukan mereka. Kalau hum, mereka. Ya. Ya. Antum. Jadi, antum. Cuba balik semula. Ij'al, domirnya apa? Anta. 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 Ij'ala, Antuma. antuma. Ij'alu, Antum. antum. Ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, ij'ali, Anti. 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 Kalau ij'ala, Antuma. antuma. Kalau ij'alna, Antum. Antuna. antunna. Antunna. Ya. Jadi kena tengok makna. Maknanya engkau, ya, anta, anti. Engkau berdua, antuma, antuma. Kamu, antum, antunna. Antuna. Antum, antunna. Ya. Okay. Okey, kita dah nampak domir yang di atas, ya. Baik. Ya, kita tukar ij'al kepada i'lam untuk latihan. I'lam. Alif, ain, lam, mim, tulis. Apa tu punya tu? Hijau. Tulis alif, ain, lam, mim. I'lam. Iklam. Mana apa? Jadi ij'al tu kita tukar kepada i'lam. Untuk latihan i'lam. Faham tak? Faham. I'lam, ya. Jadi i'lam kalau berdua, Tak, spelling dia Ustaz. salin. Iklam. I'lam tu salin. Untuk Tak, buat tak, latihan, untuk buat tak, latihan tu. Wijaan dia Ustaz, wijaan dia. Alif, ain, Alif, ain. lam, mim. Okey. Iklam. I'lam. Maksud, Ketahuilah Maksudnya? oleh engkau. ketahuilah oleh engkau. Ketahuilah oleh engkau. Ketahuilah. Kalau kita pecahkan i'lam sama dengan ij'al, macam mana? I'lam lagi? Ambil ij'al. Ij'ala, ij'alu. Kalau i'lam? I'lama. I'lamu. Iklamu. Kalau perempuan? Iklami. I'lami. Lagi? I'lama. I'lamna. Jadi nak buat nanti, i'lam depannya tulis anta, ya. I'lam ada anta, tulis dalam bracket anta. Oh, anta. Kalau i'lama dalam bracket antuma. Macam tu. Kalau jamak i'lamu antum bracketnya. Domirnya nak tahu apa domir dia kat dalam tu. Ya. Kat dalam fi'il amar tu. Jadi pada fi'il amar ada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Jadi i'lam tu pecahkan jadi berapa? 6, ya? 6. Jadi 6, okey. Kemudian nombor 2. Ya, nombor 2. I'lam juga. I'lam nombor 2. Tapi letakkan domir yang 14. Nombor 2 tulis juga i'lam. Alif, ain, lam, mim. Ya, i'lam. Kemudian sambungkan dengan domir 14. Jadi i'lam jadi apa? I'lamu. I'lamuhu. Apa? Iklamuhu. Cuba buat. I'lamuhu. Iklamuhu. Kemudian ikut, tengok yang bawah, ya. Tengok contoh bawah. Ij'alhu, ij'alhuma, ij'alhum, ij'alha, ij'alhuma, ij'alhunna.
Kalau kita tukar ij'al jadi i'lam, tambah domir tu saja. I'lamhu, i'lamhuma, lagi sebut. I'lamhum, I'lamhum. lagi. I'lamha, I'lamha. lagi. I'lamhuma, I'lamhuma, I'lamhunna, i'lamhunna. Lagi kalau mu khotob, i'lamka, I'lamka, I'lamka. i'lamkuma, I'lamkum, i'lamkum. Lagi. I'lamki. I'lamkuma, I'lamkuma, i'lamkunna. Lagi. I'lamni, I'lamna. lamna. Tu kalau kita nak sambung domir dengan domir 14, macam tu sambungan dia. Jadi yang kedua sambung dengan domir yang 14. Ya, yang nombor 2. Jadi ada dua latihan ya. Satu i'lam, letak domir, i'lam anta, i'lama, antuma, i'lamu, antum, ya. Kemudian Ada beza tu Ustaz, yang bawah kita buat tu ada beza dengan yang bilangan nombor 3 ke? Bilangan nombor 3. Nombor 3 tu mudhari'. Ni mati, sini ij'alhu. Yang bilangan ketiga lain kan? Oh ni Bilangan 3 mudhari'. Amar kan? Bilangan 3 itu Dia mudhari'. Mudhari'. Bilangan 4 ni amar. Yang bawah pun amar lah tu. Yang bawah pun amar. Tengok mana bawahnya, bawah sekali. Okay. Jadikanlah akan dia. Okay. Jadikanlah akan dia berdua. Kan amar suruh. Ni amar lah ni. Jadikanlah akan mereka. Ambil amar. Okay. Tidak Abang selalu kata 6 domir jadi 14. Yang atas ni pecahan dia fi'il amar hanya 6 saja. Tapi dalam 6 ni kalau saya kata kita jumpa ij'al, tak semestinya ij'al itu ya berbunyi ij'alhu, ij'alhuma, ij'alhum ya atau tak ij'al. Ij'alka, ij'alkuma, ij'alkum, tak ada mesti macam tu, tapi ij'al ini dia boleh bersambung dengan semua domir yang 14. Dia boleh bersambung tapi tak berubahlah. Ij'al tetap ij'al macam tu. Kalau ij'ali tetap ij'ali macam tu. Dia tak berubahlah. Ya. Tapi dia amar Ustaz. Dia hanya penambahan domir tu, kita kena tambah makna akan. Macam yang di atas, ij'al contohnya yang di atas ya. Ij'al jadikanlah oleh engkau. Mana oleh engkau tu mana dia kita suruh ya dia buat ya, jadikanlah oleh engkau. Macam tu, ya. Yang bawah pula jadikanlah oleh engkau akan dia. Jadi boleh tambah dengan jadikanlah oleh engkau. Buat tulis itu biar terang sikit. Bawah tu tulisan yang bawah sekali tu jadikanlah tambah oleh engkau akan dia. Jadikanlah yang akan dia tu hu. Jadikanlah oleh engkau. Kemudian akan dia dah ada lah bawahnya. Akan dia dah ada. Jadikanlah oleh engkau akan dia. Maksudnya sama dengan atas tu. Maksudnya sama tapi hanya penambahan yang bawah ni ya. Kita suruh orang tu jadikan untuk dia. Tu fa'il tu Ustaz, fa'il ke tu Ustaz yang hu tu? Hu, huma, hum tu fa'il ke? Di sini maf'ul. Maf'ul. Yang atas tu fa'il. Yang atas fa'il. ij'al jadikanlah oleh engkau tu fa'il. Fa'il. Tapi yang bawah hu, huma, hum tu itu semua jadi maf'ul. Maf'ul. Jadi maf'ul. Maf'ul ni maknanya orang yang kena buat. Oh, maf'ul bih lah. Maf'ul bih. Sebab itu dalam menterjemah kita kena tambah akan, nak pisahkan dia daripada fi'il amar tadi. Ya. Bukan fi'il amar, ada hadisnya. Jadikanlah oleh engkau akan dia. Jadikanlah oleh engkau akan dia berdua. Jadi kena tambah akan. Ya. Maf'ul bih.
Setahu kita maf'ul bih baris atas Ustaz kan? Macam mana? Maf'ul bih selalunya baris atas kan? Di bawah 12 kan? Itu bukan 12 domir. Itu kalau domir. Kalau domir dia mesti disebut mabni, dia tidak boleh berubah. Tetap boleh Kalau berubah. dia tidak boleh berubah, itu mabni namanya, domir. Tapi kalau misalnya kata isim, dia baris Ha. atas lah. Baris atas. Kalau isim dia baris atas, ya. Okey, yang ni mabni. Contohnya ja'ala, ija'al, ya, ija'al Zaidan. Maksudnya jadikanlah oleh engkau akan Zaid. Ya, atau ija'al baitan. Itu baris atas lah. Baitan tu rumah. Jadikanlah oleh engkau akan rumah. Baitan. Jadi ija'al baitan. Beratas. Baris atas. Tapi kalau domir, ganti nama. Kalau ka tetap ka, kalau ki tetap ki. Tak boleh dia berubah. Mabni. Okay. Itu disebut mabni. Okay. Mabni, tak berubah. Ya. Jadi domir dia tidak berubah. Kalau hu, ya, dia tetap hu. Kalau jadi ha, jadi perempuan. Okay. Macam tu. Ya. Okey, kalau jumpa dalam Quran nanti kita cuba bandingkan ya dengan pelajaran yang amar ni. Kena mahir Ustaz. Kita bandingkan nanti kalau jumpa dalam Quran, insya-Allah akan datang. Kalau jumpa Ustaz, yang aku ni dah nak dekat habis Ustaz. Yang apa ni, Yasin ni dekat habis dah penghujung. Habis buku ke? Dah dekat dah dengan buku berapa surat dah. Oh ya Dah ke? 20 dah. Oh ya ke? Maklumlah elok, kadang saya bukan tak tahu pun habis tak habis. Ustaz kena poster Ustaz. Yang selepas ni. Yasin ya. Yasin dah penghujung. Boleh habis next kelas agaknya. InsyaAllah. Next kelas habis ni. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul azim.